wabarakatuh. Terlebih dahulu, selamat datang diucapkan kepada semua pelajar baru di Politeknik Nilai. Sekalung tahniah dan syabas kepada anda kerana anda memilih Politeknik Nilai sebagai satu batu loncatan bagi masa depan anda. Semoga keberadaan anda di sini mendapat 1001 manfaat dan kebaikan. Berikut adalah kaunselor berdaftar di Unit Pengurusan Psikologi Politeknik Nilai, iaitu Puan Nur Hamiza binti Jusoh alias Muhammad Noor. Beliau merupakan graduan ijazah sarjana muda kaunseling di UMT. Antara perkhidmatan yang ditawarkan adalah kaunseling individu, kaunseling kelompok, kaunseling keluarga, kaunseling kerjaya, kaunseling organisasi, intervensi krisis, pengujian dan penaksiran psikologi. Ini adalah carta organisasi Unit Pengurusan Psikologi Politeknik Nilai. Dr. Mahnisa binti A. Kadir merupakan Ketua Unit Pengurusan Psikologi. Puan Nur Hamiza binti Jusoh alias Muhammad Noor merupakan Pegawai Psikologi PNS. Puan Nur Jannah Lovely Syamini binti Manoharan merupakan Penyelaras Psikologi JAB. Manakala Puan Mahiran binti Sulaiman merupakan Penyelaras Psikologi JKM. TS Dr. Muhammad Ridwan bin Muhammad Jamil adalah Penyelaras Psikologi JKM dan akhir sekali Puan Nur Azian binti Ismail merupakan Penyelaras Psikologi JP. Asas perkhidmatan kaunseling dan psikologi. Lokasi adalah di Bilik Kaunseling Jabatan Hal Ehwal Pelajar JHEP. Waktu operasi adalah 8 pagi sehingga 5 petang. Pelajar atau staf digalakkan membuat temujanji dengan mengisi borang permohonan temujanji bimbingan dan kaunseling atau boleh scan barcode yang tertera. Sekiranya terdapat apa-apa permasalahan, boleh merujuk kepada Unit Pengurusan Psikologi di Politeknik Nilai. Kehidupan sebagai pelajar boleh menjejaskan kesihatan mental kerana bebanan yang pelbagai. Golongan pelajar universiti merupakan golongan berisiko yang dikenal pasti mengalami masalah kesihatan mental dan tekanan psikologikal yang tinggi. Menurut kajian tahun 2015, terdapat beberapa sebab yang dikaitkan dengan tekanan psikologikal yang tinggi dialami oleh pelajar peringkat tinggi seperti tekanan hidup sebagai pelajar dan penyesuaian kehidupan jauh daripada keluarga. Faktor risiko lain termasuklah masalah kewangan, kemiskinan, penyalahgunaan bahan, mangsa keganasan seksual dan isu berkaitan identiti seksual menurut Ensberg tahun 2007. Isu pelajaran. Pelajar yang mengalami kesukaran untuk belajar, jadual waktu yang padat ataupun lokasi kelas yang berbeza menyebabkan satu permasalahan untuk dirinya, boleh berjumpa kepada kaunselor dan kaunselor akan membantu sedaya upaya untuk memberikan celik akal ataupun cadangan kepada permasalahan yang berlaku. Contohnya, cadangan jadual pembelajaran ataupun masalah emosi dan membentuk emosi yang baru ke arah yang lebih positif. Selain daripada itu, masalah rakan sebilik yang pengotor, tabiat pinjam barang tanpa kebenaran, perbezaan latar belakang dan personaliti, menggemari muzik yang kuat, rakan yang suka buat hal sendiri, rakan yang pilih kasih, akan menjadi satu gangguan terhadap seseorang itu, bolehlah berjumpa dengan kaunselor. Kaunselor akan memberikan cadangan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya, homesick. Apa itu homesick? Homesick adalah satu keadaan di mana seseorang merasa sedih dan derita apabila terpisah daripada rumah, keluarga atau hal-hal yang berkaitan. Gejala ini normal tetapi jika tidak diatasi dengan segera, ianya akan memberi kesan buruk pada pelajar tersebut. Gejala homesick berbeza setiap orang, antaranya adalah stres, gelisah, sukar tidur, tertekan sehingga boleh bawa kepada murung. Jadi, berkongsilah bersama dengan kaunselor. Kaunselor akan membantu mengurangi bebanan anda.
Masalah kewangan juga sering terjadi kepada pelajar. Jadi berjumpalah dengan kaunselor untuk kaunselor membantu merancang perbelanjaan anda dan anda dinasihatkan untuk membuat catatan perbelanjaan harian atau mingguan. Selain daripada itu, kaunselor akan membimbing anda untuk mengutamakan perbelanjaan kepada pelajaran daripada berbelanja untuk kepuasan diri. Kaunselor juga akan membantu anda memohon bantuan pendidikan seperti PTPTN, zakat dan biasiswa. Anxiety disorder. Apa itu anxiety? Anxiety merujuk kepada di mana kita berada dalam keadaan resah, gelisah dan ketakutan. Ia boleh dilihat dengan perasaan resah dan gelisah yang berlaku secara berpanjangan sehingga mengganggu kehidupan seharian. Anxiety ini lebih kepada cemas, gelisah, runsing dan boleh nampak dari segi emosi dan fizikal. Anxiety disorder adalah satu penyakit mental yang serius di mana seseorang itu mengalami gangguan kebimbangan berlebihan yang menyebabkan kehidupan seharian seseorang itu terganggu. Anxiety terdapat pelbagai jenis-jenis iaitu seperti separation anxiety disorder, social anxiety disorder, panic disorder, specific phobia, agoraphobia dan sebagainya. Antara faktor-faktor mengapa berlaku anxiety adalah masalah persekitaran, genetik dan pengalaman lampau. Terdapat pelbagai simptom seperti risau yang berlebihan, kegelisahan, keletihan, masalah kurang tidur, otot tegang, kesukaran menumpukan perhatian, serangan panik, mengelakkan situasi bersosial, ketakutan yang tidak rasional. Anxiety akan menyebabkan beberapa serangan panik. Mari kita tengok 10 gejala serangan panik. Antara 10 gejala serangan panik antaranya ialah tangan kebas, sakit dada, debar-debar, rasa macam perkara buruk akan berlaku, berpeluh, rasa tak terkawal, telinga berdesing, rasa penat, rasa nak pingsan atau loya atau sesak nafas. Sekiranya anda merasakan beberapa gejala ini berlaku dalam diri anda hendaklah berjumpa dengan kaunselor untuk membantu mengawal serangan panik anda. Stres atau tekanan adalah tindak balas fizikal, emosi dan mental seseorang terhadap sebarang perubahan atau tuntutan. Stres akan berlaku kepada sesiapa sahaja tidak kira peringkat umur. Stres pada awalnya akan membantu seseorang untuk meningkatkan produktiviti dalam pekerjaan. Tetapi sekiranya stres anda tidak dapat terkawal, ia akan mengundang kepada masalah kesihatan. Stres. Kaedah 10B bagi menangani stres. B yang pertama adalah bertenang. Setiap kali anda berasa stres atau berasa ketegangan, bawalah bertenang. Dengan bertenang, ia boleh membantu mengurangkan kitaran stres negatif pada peringkat permulaan. B kedua adalah bernafas dengan dalam. Lakukan latihan pernafasan yang boleh meningkatkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam sel tubuh bagi mengurangkan B seterusnya adalah berkongsi perasaan, berurut, berehat dan dengar muzik, beriadah, bersenam, berfikiran positif. Antara kaedah 10B ini dapat dipraktikkan untuk membantu menangani stres. Kaedah 10. Jom kita berkongsi teknik relaksasi Jacob Senin. Teknik urus emosi anda semasa COVID-19. Tenang dengan 5 deria.
Deria yang pertama adalah menggunakan deria pendengaran. Dengarlah bunyi yang mendamaikan seperti bunyi alam, bacaan Al-Quran dan bunyi putih. Seterusnya adalah menggunakan deria sentuhan. Mandi air panas atau air sejuk, memeluk insan yang anda sayangi atau memakai pakaian yang selesa dan memasak. Gunakan deria rasa. Nikmati makanan kegemaran anda, makan buah segar, nikmati dengan perlahan, nikmati makanan yang buat anda rasa lega seperti coklat. Gunakan deria bau, sembur atau pasang lilin wangian kegemaran anda, memakai wangian yang boleh menenangkan diri, memasak makanan yang mempunyai bau yang menyelerakan. Akhir sekali, gunakan deria penglihatan untuk membantu mengawal emosi anda. Lihat buku atau majalah yang memberi inspirasi, buat koleksi gambar Your phone's atau in flight lukisan yang mode, buat so I anda can't help gembira you with that at the dan moment. melihat gambar orang yang anda sayangi. Perhatian kepada semua pelajar, anda diminta untuk menjawab ujian psikologi iaitu ujian psikologi Depression Anxiety Stress Scale ataupun DAS dan Big Five Inventory. Anda perlu scan QR code yang tertera, diminta menjawab dalam masa 10 minit, fahamkan kehendak soalan dan isikan jawapan yang tertera. Baiklah, terima kasih kepada anda atas respon yang diberikan. Sekiranya skor yang anda perolehi menunjukkan di tahap sederhana, teruk atau sangat teruk, anda dinasihatkan untuk merujuk kepada unit pengurusan psikologi JHEP bagi membantu permasalahan yang anda hadapi. DAS ialah Mari kita lihat 7 amalan gaya hidup sihat rohani dan jasmani. Menjadi seseorang yang pemaaf dan tidak iri hati. Makan dalam kuantiti yang sesuai, sentiasa menjaga kebersihan, berjalan kaki atau melakukan aktiviti fizikal, sentiasa bersabar, bangun awal di pagi hari dan optimis serta tidak putus asa.
Terima kasih diucapkan di atas perhatian dan kerjasama yang diberikan. Selamat maju jaya di Politeknik Nilai. Banyak keluk ke penarik, keluk tumbuh pohon kuini. Nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.